Betul. Dan hari ini kita nak bawakan tetamu kita bukan air tangan pasangan tu daripada isteri, tapi suaminya juga ringan tulang untuk ke dapur membantu isteri. Kita perkenalkan dahulu keempat-empat mereka. Yang pertama, kita juga bersama dengan Alia Zailan dan juga suaminya Muhammad Azri Aziz, atau lebih mesra dipanggil atau disapa Big Boss. Hai Big Boss. Oh, dia dah bersiap berakhiran. Baru lepas masak ke apa tu? Baru lepas memasak ke apa tu Big Boss? Tengah ready nak masak lepas ni. Oh, dah ready masak. Okey. Dan satu lagi pasangan yang bersama-sama dengan kita adalah Encik Muhammad Razif Muhammad Sharif dan juga Puan Fauziah Leman, yang juga kami dah perhatikan daripada perkongsian mereka memang suka ke dapur. Assalamualaikum Encik Razif. Ya, Waalaikumsalam Farin. Sihat Alhamdulillah. Dah memasak ke sekejap lagi baru nak masak ni agaknya? Pagi tadi dah masak. Lepas masak lagi lah untuk tengah hari pula. Okey, maksudnya lengkap pagi, tengah hari dengan malam. Baik, kita nak mulakan kita punya topik hari ini, air tangan pasangan tu. Kita nak tanya kepada Alia dan juga Big Boss. Kalau kita tengok rata-rata daripada peminat di Instagram mereka ni memang tunggu mereka nak kongsikan menu apa. Betul. Dan kalau kita tengok juga Instagram dia punya kawasan memasak tu dah macam orang nak buat kenduri. Sebab dia mempunyai minat yang sama. Kalau boleh Alia kongsikan, sebenarnya memang minat sebelum Big Boss sendiri, memang sebelum kahwin dah ada minat memasak ataupun selepas kahwin tu bersama-sama ada minat yang sama? Bagi Alia cakap dulu. Alia memang minat masak sebab Alia belajar daripada arwah nenek. So arwah nenek tu dia memang masak banyak tau. Jadi kita memang dah biasa masak banyak. Kalau korang suruh Alia masak sikit macam tak jadi. Memang manjang dia tak jadi. Okey, tapi kan kadang-kadang bila selalu nak kena masak banyak tu, tapi kalau siapa yang nak makannya tu? Kalau tiba-tiba kita cuba sendiri ataupun keluarga kita mungkin kecil aja dia. Ramai. Kita orang suka bagi kat jiran-jiran. Lepas tu mak mertua duduk sebelah rumah, kakak ipar. Lepas tu kan kadang-kadang kawan-kawan bila dia tengok live kan, dia akan kata, "Weh, aku dah hantar Lalamuk. Nanti kau barang-barang tu dah kita dah pack kan? Kita hantarlah." Ini kalau berjiran dengan Alia dengan Big Boss ni tak payah masak. Memang pergi kita rumah senang dia. tak payah. Okey, kita nak tanya Big Boss juga. Untuk Big Boss sendiri selepas kahwin ataupun sebelum kahwin, Big Boss dah memang suka memasak. Kalau kita tahu Alia dia ada masakan yang detail, Big Boss pun ada masakan yang dia dah master. Kalau boleh kongsikan. Big Boss ni dulu masa belajar di overseas, memang kemahiran memasak ni mesti kena ada. Kalau tidak kan kita tak makan. Nak tak nak daripada umur belasan tahun dah mula berjinak lah masak. So mula-mula mak ajar masak. Lepas tu kita mula masak apa benda yang kita suka. So lama kelamaan bila dah masuk alam perkahwinan ni memang tiap-tiap hari kita lagi bermahirkan lagi skill memasak ni. Sampailah sekarang kau tengok dalam YouTube setiap hari. Tapi sebenarnya kan, dia sebenarnya nak gaduh dengan Alia hari-hari. Dia nak kata macam anak dia suka dia je masak. Alia ni masakkan anak-anak tak suka. Lagak je. Tak apalah, ini bermakna untuk pasangan seperti ini, buat pertandingan jurinya adalah anak-anak. Betul Betul. Okey, kita nak beralih pada Encik Muhammad Razif dan juga Puan Fauziah. Okey, kita juga difahamkan bahawa kedua-duanya adalah pendidik, adalah cikgu, dan kalau mengikut kepada apa yang dikongsikan bersama dengan kami oleh anaknya, kata memang ayahnya yang suka memasak. Okey, tapi tak apa, saya pasti kedua-duanya gemar masuk ke dapur. Tapi apa perasaan tu kita nak tahu apabila sebagai Puan Fauziah sebagai seorang isteri tu, apabila suami ni sangat suka memasak tu. Dah tersenyum dah tu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat bertuah lah sebab dapat suami yang suka memasak. Sebenarnya saya pun tak tahu dia pendam, ada bakat terpendam ni. Jadi bila dapat tahu dia suka memasak, jadi kami sama-samalah setiap hari menghabiskan masa di dapur untuk menyediakan makanan untuk keluarga. Okey. Puan Fauziah, bila sebenarnya dapat tahu bakat terpendam Cik Razif ni? Sebenarnya selepas kahwin baru dia menunjukkan bakat dia. Jadi saya sangat bersyukurlah sebagai isteri sebab dapat suami yang boleh membantulah meringankan tugas isteri di dapur. Cik Razif, saya ada satu soalan menarik ni. Okey, bila kita dapat macam ni, selepas berkahwin baru dapat tahu Cik Razif ni minat lah kan. Tapi kan sebelum masa mencari jodoh tu, sebagai seorang lelaki yang pandai memasak tu, ada tak meletakkan ciri-ciri isteri aku ni kena pandai masak, atau tak masak pun tak pandai masak pun tak apa ke, macam mana tu agaknya? Okey, soalan ni sebenarnya susah sikit nak jawab. Sebenarnya masa pintar ni kita tak fikirlah tentang masalah
apa ni, dia nak masak ke, boleh masak ke tak boleh masak kan. Tapi alhamdulillah lah saya dapat isteri saya ni memang dia sendiri pun pandai masak masakan Sarawak. Dan dia bilang, masakan yang paling best sekali adalah laksa Sarawak. Mana kalau nak compare dengan mam laksa tu, laksa Sarawak isteri saya yang paling sedap lah. Yang kedua adalah kek lapis Sarawak. Okey, ini bermakna kan seronoknya pasangan ini, Fatin, kan kedua-dua mereka mempunyai skill masing-masing, kepakaran masing-masing, kena signature masing-masing. Okey, kita nak tanya kepada Alia juga kan, Alia dan juga Big Boss. Kalau melihat dalam tempoh pandemik ni, banyak sebenarnya masa yang kita luangkan bersama keluarga dekat rumah. Macam-macam kan kita boleh lakukan, tapi Alia dan Big Boss memilih untuk habiskan masa di dapur. Kiranya di dapur ni umpama ruang tamu mereka, sebab memang masa mereka di dapur. Kalau boleh tolong kongsikan. Kenapa? Lepas tu Big Boss dengan anak-anak, dia punya masalah makan ni besar. Masalah dia nak makan macam dekat restoran. Kalau tengok plating Big Boss sebiji macam restoran. Tu kalau orang tengok dalam live kita kan, ni restoran kenapa tak ikut SOP? Kenapa tak ikut SOP? Bukan kat restoran, kita kat rumah. So Big Boss dia memang suka masak plating macam ala-ala hotel apa semua kan. So anak-anak dia suka. And then waktu macam ni, anak-anak kata nak pergi makan kedai situ, nak pergi makan kedai sini, bapak dia akan belajar sendiri, masak sendiri, plating sendiri. Oh, lagi senang. Betul. Okey, Alia, kita ternampak di visual tadi tu yang petik-petik daun-daun kat taman. Tu sebenarnya memang bahan-bahan masakan ke yang memang ada kat rumah juga tu? Ya, Alia lagi minat berkebun macam ada sayur-sayur, buah-buah daripada bunga-bunga. Sebab sayur-sayur buah-buah ni kita boleh dapat hasil dia tau. Seronok bangun pagi pergi tengok, dia dah besar. Dia dah besar. Macam tu lah. Satu seronok. Kepuasan kan? Bila nak masak main petik-petik. Seronok macam main pondok-pondok. Okey. Kalau Big Boss sendiri kan, kalau Alia ada merajuk-merajuk apa antara menu yang nak pujuk tu, menu apa Big Boss masak? Aku beli durian. Daripada dulu. Itu tak dipetik Sekarang nak pujuk dia dengan durian. Okey, tapi Big Boss, ini soalan menarik. Itu buah durian tau. Ada tak sebarang orang kata menu-menu yang dihasilkan daripada durian yang juga menjadi kegemaran Alia ni? Yang Big Boss pandai buat? Ada mungkin durian daripada kedai Sephora ke, mungkin barang macam tu. Okey. Tertepuk dahi saya. Betul lah, faham sangat. Okey, kita nak tanya Cik Razif juga. Seronok bertanya berkenaan dengan masakan ni. Cik Razif, kalau kita tengok kan sekarang ni memanglah dah boleh keluar makan di luar dan sebagainya, tapi orang kata senario ni dah lama di rumah sendiri yang boleh masak. Nak makan apa kita boleh lakukan. Sebenarnya anak-anak punya penerimaan macam mana? Diorang suka ke ataupun diorang ada juga nak minta untuk makan di luar? Sebab betul juga tu. Ada masakan yang mungkin diorang teringin ke kan? Okey, sebenarnya sebelum ni memang anak-anak memang suka makan lah, especially western food kat luar kan. Tapi bila makan di luar, saya tengok anak-anak ni dia macam tak puas makan. Kan anak saya punya nafsu makan ni besar. Jadi yang apa ni, badan besar ni. Satu lagi bila kita makan di luar ni, food tu sendiri tak tahu kebersihan dia. Kadang-kadang bila kami order macam lamb chop kan, dia tak masak dengan baik, kena hangus. So saya ambil keputusan kita masak di rumah, masak dalam volume yang banyak, so makan puas-puas. Kan sejak pada itu alhamdulillah lah sampai sekarang ni tak ada dah dengan akan di luar, tambah sekarang ni PKP kan. Betul. Kami buat yang terbaik, nak buat di rumah macam di kedai. Meraihkan anak-anak. Kita buat di rumah, kita makan sama-sama, ramai-ramai satu family kita makan. Di situ kita boleh eratkan hubungan kita. Setuju. Okey, Puan Fazia. Kita nak tanya pada betul lah. Okey, Puan Fazia, kita nak tahu juga sebenarnya selalu orang katalah sebenarnya kepuasan makan di luar tu dengan yang kita masak sendiri ni berbeza. Setuju ataupun tidak, dan boleh kongsikan tak pengalaman tu? Memanglah makan di luar, environment kan. Kita duduk dengan tempat yang ada lampu, kursi meja dan semua. Tapi kami di rumah pun kami create juga makan di halaman rumah. Makan di luar rumah. Tak selalu kita makan. Kalau kata mungkin tak ada. Satu yang video tu kami makan di luar. Saya create tempat makan di luar rumah. Jadi kita makan macam dalam taman lah. Dekat-dekat dengan kolam ikan dan semua.
Okey, Puan Fauzia, saya nak tanya ni, ada 3 orang anak, ada tak salah seorang daripada anak tu dah terikut perangai Cik Razif, suka memasak? Ya, alhamdulillah. Ada anak yang sulung menunjukkan bakat suka memasak lah. Dia selalu membantu kami memasak. Selain daripada itu, dia juga membuat kek lapis lah. Sama-sama membantu dia untuk mencari pengalaman tentang cara-cara memasak lah. Sebenarnya dia bila saya bagi tahu nak masak apa, okey hari ni nak masak black pepper lamb, cheese baked rice. Okey. Anak ni dengan isteri saya, dia orang tahu dah apa yang saya nak gunakan. So, dari segi kupas bawang, tolong black prepare pepper, lah. yang kisar, yang apa semua nak buat kuah apa semua tu. Maknanya, Memang anak ni dia selalu ada dengan kami masa kami masak. So dia dah dapat, adalah sikit-sikit dia ikut. Dan yang sekarang terkini dia memang pakar dalam kek lapis Sarawak, warisan daripada ibu dia. Alhamdulillah. Okey, baik. Yang ini saya nak tanya pada Big Boss dan juga Cik Razif. Daripada pasangan ni, Fatin, saya dapat lihat. Sebenarnya setuju tak setuju dengan saya? Lelaki sebenarnya lebih hebat memasak. Kalau setuju, angkat tangan. Good. Wow. Cantik. Okey, tak perlu didebatkan. Tak perlu didebatkan kerana kita nak tengok dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, air tangan pasangan. Kita dengar. Kita saksikan. Bila pasangan kita masak tu, dia tengok suami makan dengan berselera, lepas tu dia tengok suami pun puji masakan dia sedap. So secara automatik dia akan gembira. Bila dia gembira ni, dia akan automatik lah mood dia akan okey. Bila mood dia akan okey, dia tak akan cari pasangan kita. So sepanjang hari lah kita akan bahagia kan. Saya percaya yang masakan suami lebih sedap daripada masakan isteri, ataupun masakan lelaki lebih sedap daripada masakan isteri. Sebab kalau kita tengok chef pun kebanyakannya chef lelaki kan. Tetapi setakat ni saya belum lagi dapat peluang nak merasa masakan suami. Saya sedang menunggu momen tersebut. Di awal perkahwinan dulu memang pasangan banyaklah komen tentang masakan saya. Tetapi as time goes by, saya tengok komen tu dah ke arah positif. Dan sekarang ni saya tengok pasangan saya lebih suka masakan saya daripada masakan luar. Bagi saya, komen masakan pasangan kita ni adalah satu tindakan yang berani lah. Tapi kalau tak komen pun, dia sendiri akan tanya, "Bang, makan slow je, okey tak? Sedap tak?" Tak sedap lah tu kan. Kalau kita jawab, sedap, dia akan tanya soalan lain pula. Kalau sedap, slow je makan, tak tambah pun, sikit je. Kalau tak sedap, cakap tak sedap. So bagi saya, kita nak komen ni, kita kena perlu dengan kebijaksanaan lah. Pandangan awak? Okey, tadi saya tengok ada isteri yang menunggu suaminya dan kemudian satu lagi dilema. Yang ini betul tau, dilema sebagai pasangan tau Fatin. Kadang kalau katalah pasangan masak, kita nak komen tu macam mana? Sedap tak sedap ke? Kalau tak sedap, kita nak cakap sedap ke macam mana? Apa pendapat awak? Tak, saya patut tanya awak sebab saya isteri masak sedap tak ni, awak nak jaga hati ke awak nak apa? Betul. Tapi kalau saya sedap. Sebenarnya kan, kerana apa tahu? Makanan yang masak dengan kasih sayang ni sangat-sangat berbeza orang sebenarnya. Okey, kita nak teruslah tanya. Kita sekarang macam asyik tanya Cik Razif dengan Big Boss sebab kita nak tahu juga kalau orang-orang lelaki ni, kalau dulu mak-mak kita kalau pergi makan kat rumah orang ke makan dekat kedai, dia boleh tahu macam ini kurang masin, lebih gula ke apa kan. Kadang bahan-bahan pun dia boleh tahu. Macam Cik Razif dengan Big Boss sendiri kan. Kita mula dengan Big Boss. Kalau keluar tu banyak komplain tak? Macam ini tak cukup, ini sebab kita dah pada masak kan? Mungkin Alia pun boleh tahu. Suami ni suka komplain tak? Bukan dia je, anak dia sekali suka komplain. Okey. Kalau dia masak silap sikit, kalau dia masak sikit, Alex terus cakap. Depan-depan Orang cikgu. Jadi maknanya kalau keluar ke restoran, ada masa tu, yalah, kalau kita nak order something off the menu tu kan, chef tu akan keluar, kita akan bagi tahu dia lah nak masak macam ni. So kalau orang tu pandai masak, dia dapatlah menangkap apa dia nak buat. Tapi most of the time dah lama jugalah kita orang banyak masak kat rumah. Sebab Big Boss fikir satu, kita makan kat luar ni kita pakai duit banyak. Kita dengan keluarga dengan ramai, lagi senang kita masak kat rumah, beli bahan, lagi kita jimat. Banyak jimat kan? Okey, nanti saya ada soalan mengenai apa yang Big Boss katakan tadi. Tapi kita nak balik pada Cik Razif dan juga Puan Fauzia ni. Okey, senario bila keluar makan di luar itulah, memang selalu berlaku tak senario-senario seperti itu, kita komen masakan di restoran tu? Siapa yang lebih suka komen? Puan Fauzia ke Cik Razif? Saya dah boleh teka dah saya rasa.
Isteri saya ni dia makannya dia tak banyak komen. Tapi walaupun dia tak sedap, dia bila saya komen, selalunya saya akan komen. Tapi dia kata pelan sikit, nanti orang dengar kan. Maksudnya dia menjaga air muka pemilik kedai tu. Tapi bagi saya pernah saya panggil pemilik kedai, saya bagi tahu dia makanan you macam ni kurang rasa ni. Sebab kita customer, kita jujur dengan dia, bagi tahu kita untuk nak tengok dia maju kan, kedai tu maju. So komen ni selalunya saya yang lebih komen lah. Kadang-kadang anak-anak pun ada seorang tu dia terikut-ikut jugalah. Bila kata makanan di kedai tu tak sedap, dia akan komen. Sebab itulah yang kami sekarang ni masak di rumah untuk lebih puas hati makan. Betul. Okey. Yang ini saya tak nak lepas. Azri beritahu tadi bajet kan, dari segi belanja yang besar. Betul. Kalau kita buat di rumah, kita beli, kalau kata macam chicken chop tu. Itu baru kalau kita beli dekat tempat borong, dia baru jatuh dalam RM2.5 je, saya ketul. Bila kita buat, kita makan puas lah, banyak lah. Okey, tak puas apa. lah makan. Katalah, okey, ini kita nak tanya pada Puan Fauziah lah. Tiba satu masa pula, katalah makanan yang masak Cik Razif ni ada terkurang ataupun mungkin tak sedap. Macam mana nak beritahu kat suami? Macam mana nak beritahu kat pasangan tu? Ke sedap aja walaupun mungkin tak sedap? Selalunya kami lebih terbuka lah tentang rasa makanan ni. Dan bila makanan atau masakan dia kurang, saya akan beritahu terus terang lah. Menerima dan dia juga menegur saya bila masakan saya tak berapa sedap bagi dia. Okey, ini saya nak orang kata kesinambungan daripada tegur menegur ni. Kadang-kadang ada juga pasangan kita yang tegur, kadang-kadang kecil hati, dah penat dah ni masak berperang kat dapur ni. Lepas tu masak kurang, kecil hati kan. Macam mana sebenarnya kalau pasangan macam Alia dan juga Big Boss kan, nak tegur tapi dalam masa yang sama nak orang kata sedapkan hati juga. Tak nak terkecil hati. Ini penting ni. Bagi kita orang berdua kan, benda tu jadi macam bahan kelakar. Kalau dimasak tu masin, Alia bagi tahu tu masin. Lepas tu kita orang sendiri pelik siapa yang letak garam terlebih. Kalau Alia masak manis, dia kadang-kadang siapa letak garam lah. Dia ni jenis suka kacau Alia masak. Kalau Alia masak, siapa yang perosak masakan Alia, dia lah. Alia di tempat lain. Aku tak menegur. No. Aku tak adalah menegur. Kita kalau nak menegur kan orang lelaki hati kan rasa kan. So kita campak garam tu dulu. Itu trik dia Big Boss Dia kuat masin. Alia tak kuat masin. Jadi kita orang selalu gaduh lah. Dekat dia masin, dekat Alia tak masin. Kita orang selalu gaduh bab tu lah. Gaduh-gaduh manja. Benda tu lagi Alia rasa dia lagi mengeratkan hubungan suami isteri. Sebab kalau kita macam baik sangat, abang dia masih sangatlah tak best. Dia Alia tak, kita orang tak macam tu. Kita orang lagi macam bergurau-bergurau macam kasar tu lagi seronok. Lebih mengenali lah orang kata. Asal sudip dengan senduk tak naik. Itu dah pukul pula dengan dulang pula tu. Kan? Okey, tapi yang ini kan sebenarnya saya kadang-kadang terfikir juga macam saya tidak punya keluarga yang besar Fatin. Okey, saya dengan isteri dan anak yang kecil lah. Dan kalau kita lihat di bandar-bandar pun bagi mereka yang berkeluarga kecil ni menjadi trend untuk kita order saja di atas talian. Okey, apa pendapat daripada Cik Razif dan juga Puan Fauziah sendirilah untuk pasangan-pasangan yang begini, mereka akan kata lebih mudah dia order je, lebih jimat mereka order je. Tapi kita nak beritahu pada mereka, air tangan pasangan ni sekali-sekala tetap penting untuk mengeratkan kasih sayang ni. Komen Cik Razif dan Puan Fauziah. Okey, untuk macam order makanan ni, bagi kita yang mampu ni okeylah kita boleh order kan. Bagi yang macam Cik Azri beritahu ni, anak ramai, keluarga yang besar kan. Kalau nak order, tentulah bukannya selalulah bagi saya. Dia skala okeylah. Tapi kalau kata selalu sangat kita makan di rumah pun, at least bila ada menu-menu baru kita nak try. Menu yang baru tu yang kita order tu, dan kemudian kita try masak pula. Kami buat macam kan. Macam okeylah nak makan apa-apa yang kita rasa teringin. Dulu selalu anak saya yang bungsu tu dia suka makan carbonara. Okey, carbonara kan. Dia tak suka yang apa nama? Yang bolognese dia tak suka, dia suka carbonara. So bila kita order, kita dapat yang tak seperti yang mana kita nak. Dan anak kita makan pun tengok macam tak berapa selera kan. So kita buat sendiri, kita add up masuk bahan-bahan lagi. So jadi dia makan berulang-ulang.
Macam ni, gambar dia sekarang ni shout out kan. Kita makan sampai beratus-ratus dengan kuantiti yang sedikit dan kualiti makanan pun siput-siput yang dah lama. So, kita buat. Mana ni kan sedikit sebanyak sebenarnya menjawab persoalan tentang kepuasan memasak sendiri di rumah daripada air tangan kita. Kita pilih sendiri barang-barang yang berkualiti. Kita tahu apa bahan-bahannya dan kemudian kos sendiri kita. Kos pun kita sendiri yang boleh jaga. Betul tu. Dan yang tadi pun berkenaan dengan soalan Cik Farin tadi tentang siapa yang komen kan. Masin yang kami dua orang selalu bertengkar juga. Dia kurang masin, saya masin. Itu memang normal lah dalam pasangan. Solusinya anak. Okey? Panggil anak, okey, anak akan rasa, anak akan jadi hakim. Sama ada ini masin ataupun tawar, kurang masin. Itu selesai. Sebenarnya anak tu dia nak jaga kesihatan, tak nak bagi mak bapak dia naik darah tinggi kan. Okey, kita ada juga perkongsian ataupun pendapat daripada kawan kita di Facebook. Silakan. Kak Masdin yang mana beliau menyatakan suami saya memang pandai masak tapi saya susah juga sebab kalau saya masak dia komen tak sedap, kadang-kadang saya susah hati pula. Dahlah makanan luar suami tak suka. Susah kalau pergi jalan-jalan. Duduk kat rumah dia komen, kalau kat luar dia tak suka. Macam mana tu? Jadi bawalah periuk belanga bahan-bahan semua keluar, pergi berjalan sekali, masak kat luar. Mungkin macam tu. Okey, tak apa, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita yang serba santai ni Nana. Kita harapkan para pasangan di luar sana dah mula tergerak hati untuk memasak di rumah pada hari ini. Tapi apa-apa pun kepada kedua-dua pasangan ni, saya nak anda berdua ataupun kedua-dua pasangan berkongsikan apa pentingnya air tangan pasangan kepada keharmonian dan kasih sayang keluarga ni. Kita mulakan dengan Alia dan juga Big Boss. Silakan. Pentingnya bila kita suami isteri masak sama-sama, anak-anak kita nampak, anak-anak kita juga nak belajar masak. Anak Alia umur 10 tahun, dia bila mak bapak dia pergi outstation ke atuk dengan nenek ada datang, dia akan sendiri masakkan. Benda tu bukan mengeratkan kita satu keluarga sampai atuk nenek dia rasa macam dihargai. Faham tak? Bukan mak bapak je rasa dihargai tapi atuk nenek. Kadang-kadang bila kita sakit, anak tolong masakkan, dia rasa macam bapak dia hargai mak dia hargai bapak dia. Satu keluarga rasa dihargai. Seronoknya kita rasa alhamdulillah syukur anak boleh masakkan umur 10 tahun kan. Cantik. Itulah. Kalau mungkin penonton WH Extra hari ini nak juga tengok antara menu-menu daripada Alia dan juga Big Boss kan, dekat mana mereka boleh lihat? Boleh follow kita dekat fanpage Avenis AVENYS, Facebook fanpage ataupun di Instagram kita, Instagram Alia Zailan. Sama je dengan nama tu. Macam-macam gelagat lah kita boleh tengok kat sana. Okey. Baik. Hari-hari memasak. Okey. Baik, Cik Razia dan Puan Fauzia, tadi tu, persoalan tadi tu, kenapa pentingnya air tangan pasangan untuk pasangan itu sendiri dan juga keluarga? Okey, kepentingan bila kita masak ni sendiri, for sure hubungan kita tu macam orang kata apa, dia kena ada lah. Masa saya masak dia kena ada. Kalau wife tak ada kat sebelah, maksud saya masak memang tak jadi. Sweet. Itu tips dia okey, chopping apa semua, potong apa, dia akan sediakan barang-barang untuk saya buat. Okey, itu yang pertama dah mengeratkan sayang. Yang kedua, bila kita bagi tahu menu kita nak masak tu, kita akan WhatsApp dalam grup family lah. Anak-anak semua mereka excited nak balik makan secepat mungkin. Yang bekerja, yang balik lewat pun akan cuba balik awal. Dan anak-anak perempuan yang dekat rumah tu mereka akan membantu kita dapur. Okey, bapak masak, mak dah prepare. So anak akan dapat automatik, dia akan clear semua. Alhamdulillah, kebersamaan. So bila duduk makan sama-sama tu, jadi memang mengeratkan. Dia sebenarnya kan sedap tak sedap tu belakang kira, tapi kebersamaan dan juga usaha kita nak orang kata menghiburkan hati pasangan. Betul, nak mengeratkan kekeluargaan tu. Baik, dekat mana kita boleh nak tengok menu-menu daripada Cik Razif dan juga Puan Fauzia ni? Gelagat anda berdua ni. Boleh ikut dekat IG anak saya lah, Nisha Razif. Dekat IG anak saya, Nisha Razif. Okey. Dan Alia, sekali lagi kalau boleh kongsikan Instagram Alia dan juga Big Boss? Yang itu Nisha Razif tu untuk TikTok Cik Razif ni.
TikTok dengan IG sama dua-dua. Okey, dan ini untuk Yang tu baru betul, IG tu yang baru betul. Okey, baik. Big Boss. Terima kasih kita nak ucapkan kepada tetamu kita hari ini, Cik Razif, Puan Fauzia, Alia dan juga Big Boss kerana berkongsi mengenai air tangan pasangan ni. Seronok kan sebenarnya? Benar. Sebenarnya saya mengapa terima kasih kepada dua pasangan ni kerana memberi nasihat kepada Fatin lah untuk hari ini. Awak pun dapat juga kan? Oh iya ke? Terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Selamat memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Fatin, sebelum